Talk Class ni adalah mesra PDPR tau. Jadi kalau kita nak laksanakan proses PDPC dan PDPR menggunakan buku ini, jom kita lihat. Sekarang kita nak lihat siri Talk Class untuk subjek Bahasa Inggeris. Buku ini ditulis mengikut buku teks terbaru dan sejajar dengan CEFR iaitu Common European Framework of Reference for Languages. Ianya terdiri daripada komponen yang diperlukan oleh cikgu dalam proses pengajaran dan kami juga menyediakan praktis topikal, praktis SPM, PAK21 dan juga KBAT yang amat penting dalam silibus KSSM sekarang. Selain itu, buku Talk Class English juga ditulis berdasarkan format SPM terbaru yang dimulakan pada tahun 2021 nanti. Seperti yang saya sebutkan tadi, siri Talk Class ini adalah mesra PDPR kerana ianya mempunyai ciri-ciri istimewa seperti yang ditunjukkan di dalam kulit buku. Cikgu-cikgu boleh menggunakan kesemua bahan-bahan yang terdapat di dalam siri Talk Class ini untuk menjalankan kelas dalam latihan ataupun yang lebih dikenali sebagai online class. Sekarang, apa yang telah dipaparkan adalah kulit belakang buku. Siri Talk Class ini mempunyai banyak ciri-ciri yang istimewa dapat membantu cikgu dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran sama ada di sekolah maupun di rumah. Jom saya tunjukkan keistimewaan buku siri Talk Class ini kepada cikgu satu persatu. Baiklah cikgu, sekarang saya nak tunjukkan satu halaman contoh iaitu lembaran PBD yang terdapat di dalam buku ini. Untuk pengetahuan cikgu, lembaran PBD ini direka khas untuk membantu cikgu-cikgu semua kerana ianya terdiri daripada pelbagai latihan yang disediakan berdasarkan buku teks dan juga SOW iaitu Scheme of Works serta standard prestasi dalam DSKP. Sekarang cikgu lihat contoh tajuk unit 1 iaitu Let's Chat. Tajuk ini sama dengan tajuk yang ada di dalam buku teks Bahasa Inggeris tingkatan 4. Selain daripada itu juga kita ada sediakan muka surat unit tersebut yang ada di dalam buku teks. Lihat di skrin cikgu, ini adalah semua contoh halaman yang terdapat di dalam buku ini. Latihan dalam PBD worksheet iaitu merangkumi kesemua kemahiran ataupun skill yang diliputi dalam buku teks iaitu listening, speaking, reading, writing dan juga grammar. Seperti mana yang ditunjukkan di sini, setiap PBD worksheet dimulakan dengan ikon kemahiran yang berkenaan. Tab buku teks yang menunjukkan halaman muka surat dalam buku teks. Ini lagi memudahkan kerja cikgu untuk membuat rujukan dari buku teks. Learning standard yang terkandung dalam latihan juga tertera dengan jelas. Setiap section dalam latihan juga dilabelkan dengan learning standard yang berkenaan. Ini memudahkan lagi kerja cikgu dalam mengenal pasti soalan yang sesuai untuk diberikan kepada murid. Manakala kotak PL ini pula boleh diisi oleh cikgu sendiri dengan hasil penilaian tahap penguasaan kemahiran murid tersebut selepas mereka berjaya menyiapkan latihan yang berkenaan. Setiap worksheet PBD akan dimulakan dengan section reading di mana pelbagai jenis petikan akan diberikan untuk dibaca oleh murid anda. Diikuti dengan latihan pemahaman yang berkenaan. Section reading ini akan diakhirkan dengan bahagian vocabulary seperti mana susunan dalam buku teks. Selepas section reading, sama seperti susunan dalam buku teks, kita ikuti dengan section grammar pula. Sama juga seperti di section reading tadi, tag buku teks dan juga kotak performance level iaitu PL disertakan. Kami juga senaraikan rujukan buku teks bagi setiap komponen grammar yang berkenaan. Ini bertujuan untuk memudahkan para guru dan juga murid membuat rujukan buku teks. Cuba cikgu perhatikan section grammar. Section grammar ini juga dilengkapi dengan contoh penggunaan komponen grammar dalam ayat supaya murid dapat memahami dan menguasai komponen grammar tersebut sebelum membuat latihan. Bagi melaksanakan PDPR, cikgu boleh menggunakan contoh-contoh ayat tersebut untuk membuat nota dalam bentuk PowerPoint presentation. Sekarang jom kita beralih ke section listening. Untuk section listening, kita juga akan mulakan dengan tag buku teks dan juga kotak performance level PL. Untuk section listening juga kita ada sediakan audio dalam bentuk kod QR. Menarik kan? Cikgu dan juga murid perlu mengimbas kod QR yang berkenaan dan menggunakan smartphone anda untuk mendengar audio dan menjawab soalan tersebut. Fitur ini amat membantu dalam membolehkan murid bagi menguasai kemahiran mendengar.
Selepas section listening, jom kita tengok section speaking pula. Seperti biasa, kita ada tag buku teks, kotak performance level PL dan juga learning standard yang berkenaan disertakan. Latihan untuk section ini adalah untuk menggalakkan murid menjalankan aktiviti secara berkumpulan bagi memahirkan mereka untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Penting ni cikgu. Bukan tu saja cikgu, kita juga ada selitkan aktiviti yang berbentuk PAK21 boleh dilakukan di mana-mana tempat yang bersesuaian. Bagi cikgu yang ingin melaksanakan PDPR, cikgu boleh menggunakan sesi breakout room semasa Google Meet untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perkumpulan ini. Cara untuk membuat breakout rooms di Google Meet, cikgu boleh dapatkan link di bawah description box bagi video ini. Jangan lupa tengok ya cikgu. Selain daripada itu juga, cikgu dan juga murid akan terjumpa ikon iThink ini di dalam buku. Sama macam ni. Ini menunjukkan jenis peta iThink yang telah digunakan dalam bahagian teks supaya murid dapat mengenalinya dengan lebih baik. Sebagai tambahan, kami sediakan maklumat ekstra dalam bentuk kod QR juga boleh didapati bagi membantu murid menyiapkan latihan atau aktiviti dengan lebih baik. Section writing merupakan section yang akhir di dalam setiap PBD worksheet. Ianya menyediakan latihan penulisan yang lebih kurang sama dengan latihan di dalam buku teks. Lantas ia mampu memberikan latihan tambahan kepada murid supaya dapat menguasai teknik menulis yang lebih mendalam. Cikgu, kalau cikgu ada perasan kod QR PAK21, ini maksudnya ianya terkandung aktiviti PAK21 yang ekstra untuk cikgu jalankan aktiviti di dalam kelas. Manakala kod QR online quick quiz pula akan membawa cikgu dan juga murid terus ke quiz online yang boleh dijawab di atas talian. Hanya perlu menjawab soalan di dalam talian dan kemudian tekan submit answers di bawah dan markah dan juga jawapan akan terus diberikan kepada pengguna. Senang je kan? Bagi cikgu yang ingin memberi kerja rumah kepada murid sewaktu pelaksanaan PDPR, cikgu hanya boleh paparkan pautan ataupun QR code yang berkenaan sewaktu online kelas. Fokus utama kami adalah ingin memudahkan kerja cikgu mengajar sama ada di dalam kelas ataupun sewaktu pelaksanaan PDPR. Jadi apa yang bagus tentang menggunakan buku ini adalah semua PBD worksheet dalam buku ini tersedia dalam bentuk PDF. Jadi cikgu hanya perlu scan kod QR ataupun key in pautan yang disediakan di halaman kandungan buku. Kemudian cikgu dah boleh dapatkan PDF file untuk semua PBD worksheet dan juga jawapan dalam buku Top Class. Dengan adanya PDF file, cikgu boleh menghantar latihan-latihan ini kepada murid semasa pelaksanaan PDR. Selesai membuat penilaian, cikgu perlu merekod pula. Untuk memudahkan lagi kerja cikgu, buku ini telah menyediakan satu halaman iaitu rekod pencapaian pentaksiran murid di mana cikgu boleh menilai dan juga merekod tahap penguasaan murid anda. Halaman ini disediakan di bahagian depan buku. Ianya merupakan satu rumusan ke semua latihan PBD worksheet dalam buku, jadi ianya disusun mengikut unit, disenaraikan semua learning standard yang ada dalam setiap section. Cikgu boleh merekod pencapaian murid dalam jadual ini sebelum memasukkannya ke dalam komputer. Baiklah, cikgu perhatikan halaman rekod pencapaian pentaksiran murid. Dekat atas tu kita ada sediakan satu kod QR, jadi cikgu hanya perlu mengimbas kod QR tersebut untuk mendapatkan rekod pencapaian pentaksiran murid dalam bentuk PDF. Senang kan? Selain daripada PBD worksheet, buku ini juga menyediakan latihan yang berformatkan SPM terbaru yang akan mula diguna pakai pada tahun 2021 nanti. Seperti mana yang ditunjukkan dalam muka surat intro, latihan-latihan berformatkan SPM dibahagikan kepada beberapa section mengikut item dalam peperiksaan SPM yang terbaru nanti. Bahagian reading di dalam SPM Base Practices terdiri daripada 5 section iaitu Part 1 Short Text, Part 2 Multiple Choice Clues, Part 3 Longer Text, Part 4 Gap Text dan Part 5 Matching and Information Transfer. Manakala bahagian writing pula terdiri daripada Part 1 Short Communicative Message, Part 2 Guided Writing dan Part 3 Extended Writing. Jika cikgu menggunakan buku kami,
cikgu akan perasan bahawa soalan-soalan yang terkandung di dalam SPM Based Practices ini adalah ditulis berdasarkan format SPM yang terbaru. Cuba cikgu perhatikan halaman contoh yang kami berikan di skrin anda. Kami labelkan juga turutan soalan yang berkenaan dalam instrumen contoh yang terbaru. Setiap sesi mempunyai 4 hingga 8 latihan, jadi sememangnya mempunyai soalan yang mencukupi untuk membantu murid dalam membiasakan diri bagi menjawab soalan SPM. Selain itu, kita juga ada ciri-ciri istimewa seperti word help yang memberi makna perkataan yang susah dalam petikan akan didapati di mana-mana tempat yang sesuai di dalam buku ini. Smart Tips pula merupakan tip ataupun petua penting bagi memudahkan murid membuat latihan penulisan, biasanya akan dijumpa di dalam bahagian writing. Lembaran PBD dan juga praktis SPM yang diterangkan sebentar tadi adalah merupakan praktis formatif. Jangan risau cikgu, buku ini tentulah lengkap dengan praktis sumatif juga. Buku Top Class English ini menyediakan satu set year-end assessment bagi buku tingkatan 4 dan satu set SPM model paper bagi buku tingkatan 5. Cikgu ada nampak tak kod QR yang berada di heading atas ini? Cikgu hanya perlu scan kod QR ini, kemudian cikgu akan dapat satu PDF file bagi year-end assessment ataupun SPM model paper. Kami juga ada menyediakan nota tata bahasa dalam bentuk kod QR. Cikgu dan juga murid boleh mengimbas kod QR ini dan boleh dapatkan nota seperti list of commonly misspelled words, homophones, uses of prepositions and list of descriptive words. Cikgu boleh pindahkan maklumat-maklumat yang berada di dalam kod QR ini ke dalam PPT ataupun PowerPoint presentation. Kemudian, bolehlah cikgu gunakan di dalam online class melalui aplikasi Google Meet. Senang kan? Walaupun literature English tidak lagi diuji di dalam peperiksaan SPM, tetapi cikgu masih perlu mengajar literature dalam kelas, betul tak? Jadi, Top Class ini juga menyediakan nota dan juga latihan tentang literature English bagi menyenangkan lagi kerja cikgu. Cikgu boleh mendapatkannya dengan mengimbas kod QR ataupun menaikkan pautan laman web ini yang terletak di bahagian kandungan buku. Baiklah cikgu, kita bagi satu contoh. Ini adalah apa yang cikgu akan dapat apabila mengimbas kod QR ataupun menaik pautan laman web. Jawapan untuk soalan-soalan literature practices adalah terdapat di dalam fail PDF yang sama. Cikgu scroll ke bawah saja dan dah boleh dapat. Macam mana pula dengan nota, betul tak? Tadi saya kata ada nota literature. Jangan risau cikgu, notanya ada dalam kod QR di sini. Jadi cikgu boleh mengimbas kod QR ini dengan smartphone anda untuk mendapatkan nota-nota literature dalam bentuk PDF. Cikgu-cikgu dan juga murid, jangan risau kerana kami ada sertakan sekali jawapan lengkap untuk semua soalan di dalam buku ini. Khas untuk cikgu, kita ada sediakan modul literasi civic. Ini dia. Kami faham cikgu kena memberikan pendidikan civic selama 1 jam pada minggu keempat setiap bulan untuk subjek English kan? Maka bagi menyenangkan kerja dan menjimatkan masa cikgu, kami telah sediakan modul literasi civic mengikut tajuk. Cikgu boleh memilih aktiviti yang sesuai untuk laksanakan di dalam bilik darjah ataupun sewaktu pelaksanaan PDPR. Sama seperti PPD worksheet, untuk literature notes dan juga practices, cikgu cuma perlu imbas kod QR ataupun masukkan pautan laman web ke dalam browser, maka cikgu boleh dapatkan modul literasi civic ataupun boleh muat turun untuk kegunaan anda. Sekiranya cikgu menggunakan smartphone cikgu untuk imbas kod QR literature practices, di situ cikgu akan lihat satu lagi kod QR. Jadi macam mana cikgu nak mengimbas kod QR tersebut? Cikgu hanya perlu ada aplikasi QR Code Reader. Okey, macam ni cikgu hanya perlu enlargekan bahagian kod QR itu sehingga jelas. Kemudian ambil screenshot. Sekarang cikgu tap untuk buka QR Code Reader yang telah dipasang ataupun diinstal di smartphone cikgu pula. Mudah je kan? Selepas cikgu membuka aplikasi QR Code Reader, cikgu pilih saja
ikon yang bentuk seperti bunga ni di bahagian atas skrin. Sistem akan membawa pengguna ke album foto dalam smartphone anda. Maka kita kena pilih gambar kod QR yang diambil sebentar tadi, kemudian laman web yang berkenaan akan dipaparkan di atas skrin. Cikgu boleh pilih untuk membaca kandungan di dalam aplikasi ini atau boleh buka pautan ini di tempat lain dengan tap pada ikon ini. Sekarang cikgu boleh pilih untuk membuka pautan di browser yang ada di smartphone cikgu. Ini adalah cadangan cara yang kami berikan kepada cikgu. Jadi cikgu mungkin ada cara yang berbeza. Cikgu boleh kongsikan dengan kami cara cikgu dengan memberikan komen di bawah.